Alhamdulillah kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia sempena dengan Aidiladha pada hari ini. Selamat Hari Raya kita ucapkan kepada semua. Dan apabila kita bercakap mengenai Aidiladha itu sendiri, pastinya terma pengorbanan itu antara yang sangat besar maknanya untuk kita semua. Dan apabila kita sebut mengenai pengorbanan, perkara ujian adalah ikatan yang sangat rapat, pengorbanan dengan ujian. Ada orang diberi ujian kesakitan, ada orang diberi ujian kemewahan, ada orang diberi ujian kemiskinan. Banyak macam-macam ujian. Jadi terletak pada diri kita sendiri jugalah untuk kita mengambil ujian itu supaya kita dapat menerimanya dengan redha dan akhirnya ia boleh kita istilahkan sebagai sebuah pengorbanan untuk kita. Dan pengorbanan inilah yang cuba kita ataupun kami di Selamat Pagi Malaysia nak angkat kepada anda semua. Moga-moga ia memberikan satu mesej kesedaran dan juga perkara-perkara yang bermanfaat untuk anda lakukan pada hari ini. Dan saya terus saja nak bersama dengan dua tetamu yang saya kira sangat istimewa dan juga bermakna untuk kita kongsikan pengalaman mereka. Kita ada Profesor Dr. Mazdah Muhammad, survivor cancer dan juga pengasas dan pengerusi Pusat Cancer Network Selangor dan Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Doktor. Terima kasih banyak. Tak balik raya tu nak bersama kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga kita ada Tuan Haji Badrul Haisham Syamsuddin, sukarelawan Canwork. Terima kasih banyak Tuan Haji. Saya tadi duduk bersembang dengan mereka, sangat besar pengalaman yang ada pada diri mereka yang nak dikongsi pada hari ini. Profesor Doktor terlebih dahulu, kalau kita boleh kongsikan mengenai Pusat Cancer Network ini sendiri, bagaimana idea kepada penyembuhannya dan juga bagaimana pengalaman Prof sendiri sebagai survivor cancer. Terima kasih Encik Syaril. Pada tahun 2001 saya didiagnos dengan kanser. Jadi masa tu kanser dan juga senario kanser bukan macam sekarang. Jadi masa nak mencabar bagi saya dan nak buat rawatan apa dan sebagainya, so saya perlukan maklumat untuk membuat keputusan. Jadi saya dapati maklumat sangat terhad. Jadi masa tu saya beruntung sebab kawan-kawan saya di luar negara menghantar maklumat tersebutlah dan membantu saya dari luar negara, dan alhamdulillah saya menjalani rawatan dengan bahan-bahan pendidikan, bahan-bahan bacaan mudah ni. Jadi daripada itu titik bermula kami memulakan dengan kawan-kawan luar negara inisiatif menjalankan projek menyediakan bahan-bahan pendidikan dan juga lepas tu dah ada bahan pendidikan pun daripada pengalaman sendiri. Kita memerlukan sokongan, orang sakit memerlukan sokongan untuk menjalani ujian ini. So dari sanalah kami dengan arwah dengan isteri Tuan Haji Badrul, arwah Aida, kami berdua menubuhkan Persatuan Cancer Network ni, kami panggil Canwork. Kalau kita boleh faham, Canwork ini bukan untuk perubatan, dia lebih kepada menyokong. Mungkin Prof boleh perjelaskan. Perubahan persatuan ini ialah persatuan berdaftar. Yang ini bukan persatuan perubatan, tapi ialah persatuan menyokong, mendidik dan menyokong pesakit dan orang awam dari segi psikososial, daripada segi spiritual bila sakit kan. Itu yang tujuan kami lah, sebagai menyokong pesakit, bukan kata nak makan ubat apa semua tu, itu adalah urusan doktor. Jadi cuma kami ada macam contohnya kami bagi bantuan bahan-bahan pendidikan. Nah, ini bila pesakit datang kita melawat pesakit, kita buat buku doa, sebab bila kita ada cabaran apa lagi yang kita boleh bergantung semuanya itu cubaan Allah SWT. Dan semua penyakit ada penawalnya dan kita cuma boleh berusaha. Nah, ini lagi satu kalau pula orang yang tak sakit lah untuk membuat macam kata kesedaran supaya tak kena awal. Ini adalah seperti pamphlet yang kami bagikan masa program kesedaran macam yang kita nak buat masa walkathon insya-Allah nanti. Okey, baik. Salah satu perkara yang kita nak tekankan mengenai penyakit kanser ini sendiri, bukan sahaja ujian itu diberikan kepada empunya diri, tetapi orang di sekeliling itu juga memainkan peranan yang sangat besar untuk membantu pesakit ini. Dan saya nak berbangga sebenarnya Tuan Haji bersama kita pada hari ini sebab arwah isteri dulu pernah mengidap kanser. Dan juga Tuan Haji antara yang menyokong semangat kepada arwah isteri. Mungkin boleh kongsikan pengalaman itu Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil kepada semua penonton yang menyaksikan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Rasanya ada elok untuk saya ceritakan sedikit sejarah penyakit kanser yang dihadapi oleh isteri saya. Sebenarnya saya menghadapi kanser
semasa dalam mengandung. Ya Allah. Bila didiagnos menghadapi kanser, semasa itu kandungan lebih kurang 7 bulan. Apabila kami melakukan rawatan untuk gini, Gani bertanya ada apa-apa lagi yang perlu ditanyakan. Dia kata isteri beritahu ada sebelah kiri itu ada macam dia punya contraction on the breast cancer, on the breast. So Gani kami membuat pemeriksaan dan dia kata dia tidak mengambil apa risiko, terus direferkan ke bahagian surgeon untuk buat biopsi. Apabila buat biopsi itu kita dah memikirkan sesuatu yang rasanya sesuatu tidak elok akan melakukan. Dan bila doktor memberitahu, masa itu isteri saya seorang diri saja. Masa doktor memberitahu bahawa dia mendapat breast cancer during pregnancy, masa itu saya masih lagi bekerja di office. Kemudian petang tu barulah kami berjumpa dan memberitahu bahawa dia mendapat kanser payudara. Dan kandungan masa itu masih lagi 7 bulan. Dan apabila kami refer kepada pakar onkologi di HUKM, dia telah memberi satu apa yang saya katakan satu worst case scenario. Kami terpaksa abort the baby. Makna sesuatu yang kira di luar jangkaan kami. Tetapi alhamdulillah berkat sokongan daripada keluarga dan saya sendiri sebagai suami terpaksa memberi sokongan yang sepenuhnya kepada isteri saya kerana dia mengalami dua situasi. Pertama dia mengandung, dalam keadaan begitu emosinya pun terganggu dengan kanser. Tapi alhamdulillah saya cukup berbangga dengan isteri saya walaupun dia seorang yang cukup tabah. Tidak pernah sekalipun dia kata orang tu bertanya kenapa dia. Tapi dia anggap itu semua secara positif. Tidak pernah sekalipun dia rasa macam why me. Dapat itu. Semua dia berikan secara positif. Itu secara anak sempat lahirkan? Alhamdulillah. Sebelum anak saya dilahirkan, isteri saya sempat melakukan kemoterapi sebanyak 1 kali. Kemudian doktor kata insya-Allah kemoterapi itu selamat untuk isteri saya. Tapi selepas yang kali pertama tu, doktor terpaksa melakukan cara untuk melahirkan baby itu awal lah daripada jangkaannya. Dan baby berada selama 2 bulan di NICU kerana dia tidak cukup bulan dan cukup sifat. Alhamdulillah berkat doa kami, ibu bapa, sokongan daripada keluarga, alhamdulillah kami dapat menjalani dugaan Allah Ta'ala ini dengan tabah dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar sangat pengorbanan dan juga cabaran yang dihadapi, tapi mereka tabah untuk menghadapinya. Dan Profesor, inilah sebenarnya yang pastinya kita mahukan kepada semua ahli keluarga yang mungkin ada sebahagian ahli keluarga yang mengidap penyakit kanser. Peranan CanWork ini sangat besar maknanya. Silakan. CanWork cuma persatuan. Yang persatuan yang ada ahli berdaftar. Jadi ahli ini kami dalam 95% adalah pesakit dan survivor. 95%? Ya, orang sakit dan survivor. Dan mereka inilah juga sukarelawan. Tapi kami sendiri berusaha untuk sihat, untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi pesakit dan juga yang mustahak yang disebutkan oleh Cik Syaril tadi ialah pesakit dan juga survivor ni memerlukan sokongan keluarga, sokongan kawan-kawan, sokongan pegawai-pegawai perubatan yang merawat mereka. Jadi alhamdulillah jadi dan mereka juga ada platform macam kata bila dia orang macam kata kes Tuan Haji Badrul tu, jadi ada suami yang isterinya menghadapi cabaran kanser. Jadi bila dia telefon kami, CanWork ada hotline. Jadi bila dia telefon kami kata ni dan kami rujuk kepada sukarelawan macam Tuan Haji Badrul yang mana akan menjadi kawannya, memberi sokongan kepadanya. Jadi ramai kami yang di samping kami melawat pesakit di hospital, melawat pesakit di rumah, kami ada sokongan melalui telefon, kami ada sokongan melalui grup kami. Jadi tidak menghadapi cabaran ini bersendirian. Itu mereka memang perlukan sokongan. Ya, tapi ramai orang-orang yang berkorban menolong. Institusi, hospital, doktor, nurses, masya-Allah. Banyak yang membuat pengorbanan. Pengalaman saya masa saya tengah buat kemo di satu hospital kerajaan petang raya tahun lepas. Pukul 6 saya risau. Saya cakap baliklah orang nak raya. Dia duk tunggu lagi saya masuk ni. So pada saya ini adalah pengorbanan ramai orang membantu.
Mungkin kita tak sedar, kadang-kadang orang takut nak pergi hospital. Betul. Tapi hospital memang caring. Alhamdulillah. Memang menjaga. Satu lagi Tuan Haji, yang kita perlu faham juga kadang-kadang saya nak suka sebut dari sudut majikan, sebab kita tahu apabila nak beri sokongan kepada pesakit kanser, contohnya Tuan Haji kepada arwah isteri, kadang-kadang terpaksa ambil cuti yang lama. Kalau majikan yang tak faham, itu satu tekanan pula untuk kita. Tapi bagaimana peranan majikan itu sendiri Tuan Haji? Ya, sebelum saya bekerja dengan kumpulan ganti berhad di bahagian IT, dan apabila diberitahu isteri saya mendapat kanser, perkara utama saya jadi majikan saya. Alhamdulillah, majikan saya cukup prihatin. Saya masih teringat kata-kata dia, family is your priority. Ya Allah. Itu yang saya cukup ingat sampai sekarang. Dan dia kata every time kalau ada keperluan untuk isteri, buat rawatan, bantu isteri, dia kata. Dan dia juga kata saya, kalau apa ada kerja yang masih lagi pending, serahkan kepada rakan-rakan yang insya-Allah dia akan tolong membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas harian saya. Itu yang kita kena faham. Ya Allah, majikan-majikan di luar sana kena ambil ini sebagai satu cabaran ataupun iktibar, supaya yalah, kadang-kadang kalau kita bagi tekanan kepada pekerja pun susah juga kan, nak fikir tu, nak fikir ni. Dan Profesor sendiri, apa yang mungkin menjadi semangat kepada Kenwood untuk terus memberi bantuan kepada pesakit-pesakit sebegini? Sebelum tu kalau saya boleh menyentuh tentang peranan majikan, perlu pengorbanan dan majikan. Sebab dah 10 tahun bersama Kenwood ni, kami banyak pengalaman juga pasien yang tak boleh membuat treatment pun sebab majikan kata tak boleh ambil cuti nak pergi buat treatment. Lepas tu kadang-kadang beban tugas pun, kalau kata kerja yang memerlukan fizikal kan, macam mula-mula lepas bedah kan, jadi terpaksalah tak boleh buat kerja yang berat-berat sangat. Tapi ada majikan tak memberi kelepasan benda-benda berat tu. Jadi ada patients yang tidak membuat treatment. Dan juga pesakit yang balik kepada suami ni tak buat buat treatment sebab isteri, sebab tak boleh siapa nak, suami kata nak kena masak juga. Saya ada satu kes scenario kalau saya boleh kongsi, nak kena makan kari yang giling juga. Macam mana nak menggiling, jadi dia ini maaflah bila saya kongsi ini memang situasi sebenar. Jadi itu yang saya pengorbanan sangat perlu sebab ujian nak menghadapinya dan memerlu sokongan dan pengorbanan semua. Okey, bagaimana untuk, saya kira Kenwood ni ada yang dah tahu tapi masih ada lagi yang mungkin belum kenal Kenwood. Bagaimana untuk mereka berhubung dengan Kenwood? Okey, kalau nak hubungi kami, kami ada talian toll free talian toll free. Mungkin sekejap lagi boleh tunjuk nombor talian toll free itu. Lepas tu kami juga boleh ada di website. Okey, ini semua kita tunjukkan. Ada di Facebook, ada di blog. Kita ada ini, hubungi kami untuk mendapat sokongan. Tapi saya nak jelas kat sini, kami tak ada duit bantuan, nak bagi bantuan kewangan. Sebab kami pun persatuan berdaftar yang mana punca kewangan kami cuma daripada pendaftaran ahli dan juga sumbangan awam. Sebab tu yang macam kata kami nak buat walkathon ni nanti, salah satu tujuannya di samping memberi kesedaran dan juga sosial dan riadah kepada ahli, ialah juga supaya mendapat sedikit sumber dana untuk operasi dan juga nak buat program-program kami ni. Kita tahu pesakit kanser ni mungkin dia dah memerlukan dana yang agak besar juga untuk perubatan, tapi Kenwood boleh membantu menyalurkan kepada agensi-agensi yang sesuai. Ya, itu boleh. Macam ramai ini dia berkongsi dengan awam. Pesakit kata tak boleh buat rawatan sebab tak mampu. Itu hakikat sebenar Tapi pengalaman kami juga macam disebut oleh Tuan Haji Badrul, hospital kerajaan memberikan perkhidmatan yang sangat baik. Banyak kita pusat-pusat hospital kerajaan yang memberi ini dengan kos yang sederhana. Lepas tu di sana pun ada juga bahagian kebajikan. Kemudian juga ada organisasi-organisasi yang memberi bantuan kebajikan. Cuma dia bila rujuk kepada kami, kami bagi maklumat begini. Ini mana nak pergi saluran. Kami memberi maklumat, kami memberi nasihat punca maklumat, boleh tengok. Kalau dah sakit tenat,
macam mana bantuan kat rumah dan ada palliative care. Jadi kami pakai rujukan je supaya pesakit boleh membuat informed decision. Itu yang paling mustahak sekali, membuat keputusan yang berasaskan maklumat yang sahih. Okey, baik. Akhir sekali Tuan Haji, ialah kadang-kadang nak membina, mencari kekuatan itu tak semudah apa kita ungkapkan di mulut. Ia kadang-kadang memerlukan satu pengorbanan yang besar. Pengorbanan, kekuatan yang ada pada Tuan Haji ni saya harap mampu diterima ataupun ada juga pada diri-diri mereka yang mungkin mempunyai situasi yang sama dengan Tuan Haji. Silakan Tuan Haji, kongsikan kekuatan itu. Sebenarnya bagi diri saya lah, alhamdulillah saya mempunyai isteri yang cukup kuat, cukup tabah dalam menghadapi penyakit kanser. Sebenarnya kalau nak dikatakan bagi saya sendiri, saya tidak kuat sekuat mana isteri saya. Sebenarnya saya bergantung pada kekuatan dia. Itu yang sebenarnya saya sampai sekarang pun saya rasa saya bergantung pada kekuatan dia. Dia juga cukup prihatin dengan can work, membantu pesakit-pesakit lain walaupun dia dalam keadaan tidak sehat. Dan dari situ saya cuba membantu dia sebagai seorang suami. Sudah tentu kasih sayang saya kepada dia dan saya akan bantu dia sebaik mungkin yang boleh. Dan saya juga berterima kasih kepada keluarga dari sebelah isteri saya dan keluarga saya sendiri yang memberi sokongan 100%, malah 200%. Macam contoh yang terbaik, bapa mentua saya sendiri. Dalam waktu isteri saya membuat kemoterapi, mungkin yang kali pertama saya akan menemani saya ke hospital untuk membuat kemoterapi. Tapi rawatan seterusnya saya akan bekerja dan isteri saya akan dihantar oleh bapa mentua saya dan ibu mentua saya juga memberi sokongan sepenuhnya untuk isteri saya menjadi rawatan sepenuhnya. Itulah pengorbanan daripada semua orang. Daripada keluarga, suami, anak-anak dan siapa sahaja berada di keliling kita. Itulah sebenarnya memberi kekuatan kepada pesakit kanser untuk mereka menghadapi kanser ini dengan tabah dan reda dengan segala ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali sebut perkataan berputus asa kan. Kita kena kuat sebenarnya. Alhamdulillah. Anak-anak sekarang dengan Tuan Haji? Alhamdulillah. Berapa orang anak? 3 orang anak. 3 orang anak. Alhamdulillah. Semoga anak-anak faham dan juga membesar dengan baik di bawah kekuatan Tuan Haji ini sendiri. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji. Prof tadi nak sebut sikit pasal larian tadi. Bila dan di mana? InsyaAllah pada 24 hari bulan September ini kita akan menjadikan walkathon. Berjalan aja, bukan berlari. Pasal kami yang nak datang ni pun kami juga yang ramai. Kami ni bukan saja ahli can work tapi banyak ramai lagi lah di mata. Jadi datang di Taman Botani Putrajaya. Saya nak promote Taman Botani, cantik, lawa. Datang berjalan, kita kata happy jalan. Lepas tu boleh ada juga kami sediakan gerai kesedaran sebab pada saya harap tak ada orang yang mendapat kanser ni. Kalau kita kesan di peringkat awal, mudah nak ini. Kerana kalau kanser juga boleh dielakkan. Itu mesejnya, boleh dielakkan kalau kita mengamalkan gaya hidup sihat. Macam contoh berjalan, semua tu riadah. So jemput, datang. Nak beri sumbangan kat situ pun boleh. Dan masa tu nak bagi sumbangan pun boleh. Ada talian tu boleh bagi sumbangan. Sekarang ni pun boleh bagi sumbangan dan sumbangan ni kami gunakan untuk aktiviti ni lah. Macam kita melawat pesakit di hospital, nak bawa buah tangan sikit. Begitulah, insya-Allah kalau ada rezeki. Sebab tu juga kami nak ucapkan terima kasih di sini kalau saya boleh ambil peluang untuk sekali pada sukarelawan Travel. Sebab ini semua dia orang yang membantu dan juga kepada RTM bagi perempuan untuk ini. Terima kasih. Alhamdulillah. 24 September ini pukul 8 pagi. 7.30 pagi. 7.30 pagi di Taman Botani Putrajaya. Anda semua boleh datang beramai-ramai memberikan sokongan dan juga inilah sumber kekuatan untuk mereka sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Maznah dan juga Tuan Haji Badrul. InsyaAllah saya doakan yang terbaik buat persatuan ini dan juga buat Tuan Haji sendiri. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.